مناجياتها مياه معدن الجود. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Irfan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan VIP itu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan. Sempat, kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tau. Boleh ya? Boleh, awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video pendek kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Infuri Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Dan untuk para pendengar, insya-Allah untuk jam kedua untuk petang ini bersama Destinasi, kita akan bersama rancangan Raudah Jiwa. Dan untuk rancangan Raudah Jiwa, kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan juga soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. InsyaAllah petang ini kita akan bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa, pakar motivasi, akan membincangkan tentang kekal istiqamah di bulan Syawal. Dan untuk anda terus setia bersama kami menantikan rancangan Raudah Jiwa sebentar saja lagi.
Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad, keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah judul telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni. Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Johor Bahru 106.2 Hari Pekerja yang disambut pada 1 Mei setiap tahun ini merupakan sambutan tahunan di peringkat antarabangsa. Tarikh 1 Mei setiap tahun telah menjadi hari keramat untuk pekerja di seluruh dunia dan sangat bermakna kepada perjuangan pekerja pada zaman revolusi industri abad ke-19. Di negara kita, Hari Pekerja merupakan hari kelepasan am ataupun syuti umum untuk semua pekerja. Namun, sambutan Hari Pekerja ini bukannya semata-mata satu hari untuk syuti umum atau sekadar menghargai sumbangan dan pengorbanan pekerja kepada pembangunan negara. Malah, Hari Pekerja merupakan hari yang memperingati perjuangan gerakan pekerja di seluruh dunia selama ini yang telah memenangkan hak pekerja yang dinikmati semua pada hari ini. Di samping menyuntik semangat baru kepada pekerja yang meneruskan perjuangan mempertahankan hak asasi pekerja dan merealisasikan cita-cita pembebasan diri golongan pekerja daripada segala bentuk penindasan. Walaupun perjuangan pekerja untuk pelaksanaan kerja 8 jam sehari menghadapi pelbagai rintangan dan penindasan, tetapi kesungguhan, kegigihan dan keberanian yang ditunjukkan oleh gerakan pekerja dalam perjuangan ini akhirnya menjadi kerja 8 jam sehari sebagai perlindungan hak pekerja yang paling asas di seluruh dunia pada hari ini. Apabila Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dibentuk 1919, perjanjian yang pertama diluluskannya ialah Konvensyen Jam Kerja atau Industri 1919 mula berkuat kuasa 13 Jun 1921 yang mengambil prinsip kerja 8 jam sehari atau 48 jam seminggu. Di samping kerja 8 jam sehari, perjuangan pekerja di serata dunia untuk 1 abad yang lalu telah berjaya merealisasikan hak pekerja seperti perlindungan gaji minimum, kebebasan pekerja untuk menubuhkan dan menyertai kesatuan sekerja, pelaksanaan sistem pensyen, tabung bantuan pengangguran dan sebagainya. Perjuangan pekerjalah yang mendatangkan segala pencapaian sosial yang kita nikmati pada hari ini. Selamat Hari Pekerja kepada seluruh pendengar Radio IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Johor Bahru 106.2 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kepahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, Alhamdulillah untuk petang ini bersama Destinasi untuk jam kedua, kita akan bersama setiap hari Isnin, Alhamdulillah bersama rancangan Raudah Jiwa. Dan untuk rancangan Raudah Jiwa, kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan, kita akan buka ruang dan peluang. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini, Alhamdulillah, kita bersama untuk Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa, pakar motivasi untuk petang ini. Kita mengalihkan kehadiran yang bahagia Dato'. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Saya Dato'? mana ya? Alhamdulillah Dato', apa khabar sihat ya? Ana bikhair, alhamdulillah. Aid Mubarak, kula amu antum bikhair Dato'.
Allahumma salli ala sama-sama. Alhamdulillah. Maaf zahir batinnya Datuk. Sama-sama yang Encik Mana. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita bersama Datuk insya-Allah untuk Raudah Jiwa akan bincangkan tentang kekal istiqamah di bulan Syawal. Itulah kita nak istiqamah tu ialah kata kita nak kata senang tu tak senang, susah pun insya-Allah tak susah. Kita kena istiqamah dan kita sentiasa amalkan yang baik apa yang kita dapat dari tarbiyah di bulan Ramadan. Masya-Allah kita nak bawa ke Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Dan mungkin untuk petang ini bersama Datuk kekal istiqamah di bulan Syawal. Mungkin untuk mukadimah ini silakan Datuk. Baik, terima kasih Datin Mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Idul Fitr kepada sahabat-sahabat kita, Eid Mubarak kepada semua para pendengar IKIM Radio IKIM. Syukur alhamdulillah kita masih hidup, masih bernyawa, masih dapat anugerah Allah untuk bersama dalam Raudah Jiwa. Baik, so bercakap tentang kekal istiqamah di bulan Syawal, ini satu isu yang sentiasa diperbahaskan oleh banyak pihak. Ya, sebab ramai orang selalu yang klise yang kita dengar ialah kita ni hamba Allah ke hamba Ramadan. Dalam Ramadan wallahu akbar, ya, macam hebat betul, ya, tapi bila masuk je Syawal dah patah balik ke perangai lama. Walhal ingat ya, taubah pesan juga pada diri taubah ya, dan pada semua, kalaulah kita selepas Ramadan sebulan kita masih balik ke perangai lama, ditakuti ya amalan Ramadan kita pada 1444 Hijri ini takut-takut tidak diterima oleh Allah. Sebab bila puasa kita Allah terima dan kita diampunkan dosa, maka pasti nampak perubahan ketara secara positif dan mudah-mudahan istiqamah. Itu satu perkara yang kita kena ingat. Itu sebabnya kita selalu tengok habis saja Ramadan balik ke perangai lama dengan alasan yang klise ialah alah setan dah terlepas. Setan terlepas. Ya, macam mana kita nak maintain macam dalam Ramadan? Dalam Ramadan setan dirantai. Itu dia punya alasan untuk tidak istiqamah, untuk tidak mengamalkan perkara amalan positif yang dalam Ramadan tidak sambung atau diistiqamahkan dalam Syawal. Itu satu. Yang keduanya ialah masyarakat pun tak harap kita bertindak suci di bulan Syawal. Ini Syawal lah, bukan Ramadan. Itu satu juga tanggapan songsang. Ya, itu yang Tok Abah selalu pesan dan pesan pada anak-anak, pada diri. Jom kita banyak-banyak berdoa dan pasang niat dan betulkan paradigma. Aku nak kekalkan kebaikan positif dalam Ramadan, dalam Syawal dan sepanjang tahun. Sebab itu mungkin mudah-mudahan salah satu petanda yang Ramadan kita tahun ini Allah telah terima dan nampak perubahan positif dan dapat kita istiqamahkan dalam Syawal dan seterusnya insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Datuk atas pencerahan. Itulah yang kita harapkan. Kita kembali kepada fitrah kita sebenarnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya. Syaitan tu kira lain cerita kan. Masya-Allah. Dan mungkin untuk waktu ini Datuk kita nak tahu kenapa sebenarnya sukar sangat untuk kita nak istiqamah di bulan Syawal. Kita baru je keluar dari suci murni dari bulan Ramadan ni. Bagaimana Datuk? Itulah, itu kita sebenarnya Tok Abah yakinlah ya, semua orang memang nak kalau boleh teruskan amalan positif, amalan yang baik dalam Ramadan sepanjang masa. Tapi kita nak tapi tak minta, itu sombong ya. Kalau nak tapi tak minta, itu sombong. Siapa kata sombong? Nabi SAW yang menyatakan siapa orang sombong ya Rasulullah? Orang sombong orang yang tidak berdoa, kurang berdoa, malas berdoa. Jadi masalah pertama punca yang Tok Abah perhatilah yang dalam masyarakat kita, termasuk diri Tok Abah kadang-kadang ialah kita kurang berdoa, tak berdoa untuk minta istiqamahkan amalan positif yang kita jalankan dalam Ramadan sepanjang masa. Satu, kurang berdoa. Cuba kita doa dalam Ramadan, kita doa sekarang pun kita berdoa, ya Allah tolong kekalkan, ya Allah tolong kekalkan amalan positif aku, solat di waktu, aku baca Quran, aku bersedekah, aku jaga lidah, jaga mata, jaga tindak tanduk. Cuba kita minta tiap-tiap hari. Mudah-mudahan Allah terima. Satu. Yang keduanya ialah yang manusia ni sebenarnya satu hasil kepada persekitaran. Ya, manusia biasa sering dipengaruhi oleh persekitaran. Yang Tok Abah selalu sebutkan, kita ini adalah natijah
kepada 5 orang manusia yang sering kita gauli. Itu kata pakar-pakar psikologi. Tapi agama Islam telah menjelaskan bahawa kamu, sabda Nabi, maksudnya kamu akan ikut perangai dan amalan kawan-kawan kamu. Jadi benarlah hakikat kajian psikologi yang disokong oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa di perangai kita, amalan kita akan ikut amalan dan perangai sahabat-sahabat karib kita. Itu kedua. Jadi kalau kawan-kawan kita positif, yang sentiasa istiqamah dalam kebaikan, maka kita pun insya-Allah masuk golongan itu. Dua. Yang ketiganya itulah dia. Masih ada paradigma songsang. Ramadan lah. Syawal lah. Bulan lain lah. Kan ini yang Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah dan pada sahabat-sahabat Para sahabat pun Tok Abah kata, jangan sebut Ramadan itu syahrul ibadah. Memang itu dalam Quran. Dalam Quran disebut bulan Ramadan syahrul ibadah. Dalam Quran disebut bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Jadi bulan lain bukan bulan ibadah. Udah. Ini yang menyebabkan kadang kita tidak istiqamahkan ibadah yang cantik dalam Ramadan di luar Ramadan. Sebab bulan Ramadan bulan ibadah. Bulan Syawal tidak disebut sebagai bulan ibadah. Itu satu kesilapan. Dan ulama pesan sebenarnya bulan Ramadan bukan sekadar syahrul Ramadan. Tapi maksud kepada syahrul Ramadan ialah bulan yang kita lipat gandakan amalan atau ibadah kita dalam Ramadan. Bukan bulan ibadah, lipat gandakan ibadah. That's the right pentafsiran lah. Sebabnya Nabi yang sangat dermawan di setiap masa di bulan Ramadan ekstra dermawan. Itu contoh bukti bahawa bulan Ramadan itu bukan sekadar bulan ibadah. Itu satu perkara lah. Yang lainnya yang Tuan Abang nampak punca kita susah nak istiqamah. Jangan marah jangan marah. Kadang-kadang kalau kita tak kawal diri, tak disiplin, masa open house, masa majlis rumah terbuka, kalau kita tak kawal diri, Tuan Abang duk berhati lah. Kita orang tua kan banyak memberhati. Kadang kita lupa kita punya adab, kita punya tata susila, kita punya saranan agama. Contohlah mencampur gaul dengan tak ada batas, salam bersalam dengan tak ada batas. Ini semua benda-benda yang nampak kecil tapi besar. Jadi ini kadang-kadang bukan salah open house, salah kita yang tidak menjaga tata susila atau batas. Satu berkaitan dengan open house ialah bila perut kita penuh, maka kepala kita kosong, kata Umar Al-Khattab. Artinya bila kita dah kenyang dalam bulan Syawal dan seterusnya, kita tak macam lapar, maka perut itu pusat kepada nafsu. Bila perut penuh, nafsu kita meningkat. Bila nafsu meningkat, nafsu ini kalau tak dikawal akan menyebabkan kita bertindak negatif. Sebab nafsu itu ada juga bayangan syaitan di situ. Dan apalah yang lainnya, kalau kita boleh rumuskan, antara punca tak istiqamah ialah kurang bersyukur yang sebenar. Sebab kalau kita benar-benar bersyukur, kita akan betulkan diri kita. Orang yang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Tapi kita perasan kita dah bersyukur. Yang lainnya, yang Tok Abah dipesan oleh para ulama, betulkan niat kita. Setiap kali kita nak buat apa-apa, betulkan niat. Aku buat ni kerana Allah, bukan sebab bulan Ramadan, bukan sebab orang berkati, bukan sebab orang lain pun buat yang sama, bukan. Aku buat ini kerana Allah. Cuma bila kita betulkan niat kita dalam bentuk setiap amalan dan kita atas landasan yang betul. Dan last sekali, dalam senarai Tok Abah ni lah untuk petang ni, dalam masa yang singkat ni ialah kita kadang-kadang lupa bahawa guys, kita boleh mati anytime. Jadi kalau kita ingat akan kematian, kita akan insaf dan terus perbaiki diri kita. Jadi kita mudah untuk mengistiqamahkan amalan baik dalam Ramadan sepanjang masa sebab mati anytime. So kita kena sentiasa ingat mati untuk mendorong kita untuk betulkan diri setiap masa, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas pencerahan, dan untuk waktu ini Datuk dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01119004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKI Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
secara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IJIM, Inspirasi Euforia Islami. Perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhuwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya. Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya-Allah akan tumbuh pohon ibadah dan pada pohon ibadah itu akan berbuah iaitu kasih sayang. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita. Apabila kita sayang saudara kita, kita akan menghargai saudara kita. Artinya kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai. Kehidupan Rasulullah SAW umpama mata air jernih yang tidak pernah keruh dan kering. Ia sentiasa sedia menawarkan air bagi yang kehausan. Tiada manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Baginda adalah teladan terbaik buat seluruh umat. Dalam apa jua keadaan, baginda sentiasa sedia membimbing dengan penuh kasih sayang. Pernah seorang Arab Badawi yang tidak tahu tentang hukum dan adab telah membuang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang tersebut membuatkan para sahabat yang melihatnya merasa marah. Mereka menegur Badawi tersebut dengan keras sekali, menyuruh lelaki itu menghentikan perbuatannya itu. Rasulullah SAW dengan tenang bersabda kepada para sahabat yang sedang marah kepada orang itu, biarkan dia. Mendengar sabdaan tersebut, para sahabat pun membiarkan Badawi itu sampai selesai hajatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak boleh terkena air kencing ataupun kotoran lain sedikit pun. Sesungguhnya ia digunakan untuk mengingati Allah, salat dan membaca Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW meminta seorang sahabat membawakan sebaldi air. Kemudian baginda menyiramkan air tersebut ke tempat yang terkena kotoran itu. Begitulah indahnya akhlak dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak tahu. Walaupun baginda adalah seorang yang paling mencintai masjid dan menjaga kesucian masjid, baginda tidak menunjukkan sikap amarah kepada orang itu, tidak mengusirnya, tidak berkata kasar kepadanya, kerana dia seorang yang tidak tahu. Badawi itu disantuni dengan nasihat dan layanan yang baik. Baginda juga menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak dibenarkan hingga orang itu memperolehi ilmu yang dia patut tahu. Santunilah mereka yang tidak tahu, kerana mereka perlukan orang berilmu yang menegur dengan hikmah. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Negeri Sembilan, 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa, dan alhamdulillah masih bersama yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini, masih mensyangkan bersama Datuk kekal istiqamah di bulan Syawal. Dan di kekal istiqamah ni, Datuk, bila kita nak katakan istiqamah, perkara berterusan walaupun sedikit kan, tapi seperti Datuk kata, kita bukan bulan Ramadan itu bulan ibadah, tapi menambah pahala, dan kita seterusnya kita sentiasa kena istiqamah dengan ibadah kita. Mungkin untuk waktu ini bagaimana Datuk kita nak istiqamah dengan ibadah kita, dan kita ada seperti orang sekarang ni kata motivasi lah, semangat untuk kita nak kekal istiqamah dalam ibadah. Silakan Datuk.
Baik, terima kasih Datin ya. So ini berkaitan dengan apa yang Datin Mona baru sebut tadi. Ya, kita kena istiqamah walaupun benda kecil sebab taubat teringat akan sabda Rasul ya. Nabi bersabda yang maksudnya, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Itu cantik tu ya. Lepas tu dia kata sesungguhnya Allah ya tidak jemu selagi kamu tidak jemu. Jadi kita jangan jemu bertaubat, Allah tidak akan jemu untuk mengampunkan. Contohnya lah ya, amalan yang Allah sukai lah amalan yang istiqamah walaupun sedikit, walaupun kecil. Walaupun sedekah cuma RM1 sehari, kalau tak mampu RM1, 50 sen sehari, sebulan baru RM15. Takkan tak mampu, insyaAllah kebanyakan kita insyaAllah mampu sehari RM1. Tetapi berapa orang yang buat tiap-tiap hari? Itu sebabnya kita kena belajar untuk istiqamah. Oleh kerana salah satu punca tidak istiqamah ialah kurang berdoa. Ini survey yang Taubat buat ya. Taubat tanya berapa orang yang berdoa untuk kekalkan amalan positif dalam Ramadan supaya kekal forever. Tak ramai yang kata memang lupa lah Taubat. Memang saya tak pernah lah berdoa macam itu. Memang kita tak terfikir pun nak berdoa. Jadi langkah pertama, doa sungguh-sungguh. Jangan takut ya. Tidak pernah terlewat selagi kita masih ada nyawa, tidak terlewat. Jom sekarang dah sampai bila-bila kita doa supaya Allah kekalkan segala amalan baik, kita kekalkan sampai kita meninggal dunia. Satu. Yang kedua, tak dapat tidaklah. Ya, kita kena cari guru yang mursyid yang akan pesan dan ajar dan nasihat dan didik. Manusia kena wajib terus belajar sampai mati. So cari guru. Ya, kat semua masjid, semua surau ada majlis ilmu tiap-tiap malam, hampir tiap-tiap malam. Di sebuah tempat tu tiap-tiap malam. Lepas maghrib ada, lepas isyak ada, lepas subuh ada, kuliah duha ada. Jadi luar biasa. Nak 1000 daya tak nak tak payah cakap lah kan. Okay. So of course, oleh kerana kita ikut perangai kawan-kawan kita, so cari kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang memang amalannya cantik, supaya perangai mereka, amalan mereka menular kepada kita. Sebab kamu akan ikut amalan kawan-kawanmu. Maksud hadis Nabi. Jadi kita cari kawan-kawan yang positif. 3. Yang keempat, ini dia. Ini pun satu benda yang besar tapi orang tak perasan. Ramai orang berubah tentang kehidupan mereka tapi tak berubah cara hidup. Ya, gaya hidup mereka tak berubah tapi hidup mereka berubah. Contoh, apa maksudnya? Dalam Ramadan turun 10 kilogram. Dahsyat. Itu perubahan yang luar biasa. Turun 10 kilogram. Itu perubahan dalam hidup. Tapi perubahan gaya hidup tak berlaku. Ya, apa maksud perubahan gaya hidup? Dia kalau turun 10 gram itu perubahan dalam hidup. Tapi kalau aku mulai hari ini, aku nak minum 8 gelas air kosong tiap-tiap hari sampai meninggal dunia. Itu gaya hidup. Ya, artinya dia minum 8, bukan nak sekadar aku dah turun 10 kilo. Cuba macam nak kekalkan. Nak kekalkan 10 kilo atau makin terus turun ialah dengan ubah gaya hidup. Minum air 8 gelas. Aku nak exercise tiap-tiap hari ataupun paling kurang selang sehari. Tiap selang sehari aku nak exercise. Itu azam Taubah lah. Taubah akan cuba exercise tiap-tiap hari. Kalau penat pun selang sehari. Taubah akan exercise walaupun umur dah lanjut. Taubah akan cuba. Sebab nak ubah gaya hidup. Bukannya nak buat perubahan hidup. Ya, gaya hidup. So exercise tadi itu gaya hidup. Menjaga kalori makanan. Aku takkan makan lebih daripada 1,500 kalori tiap-tiap hari. Itu gaya hidup. Anak Taubah bawa weighing machine ya. Weighing machine khas untuk menimbang makanan. Pergi restoran ke, pergi rumah orang ke, dibawa dalam beg dia. Ya, apa nak makan, dia timbang dulu. Sebab dia nak jaga berapa kalori dia makan. Dahsyat ya. Nampak macam susah untuk orang. Ya Allah, beratnya susahnya. Tapi pada dia sebab itu gaya hidup dia sudah jadi simple. Ya, sudah jadi lumrah. Dia gaya hidup. Ya, so kita memaafkan orang tu satu perbuatan yang baik, tapi sentiasa bersangka baik pada manusia, itu gaya hidup. Aku nak husnuzon. Ya, nak jadi orang soleh, aku sekarang nak berubah. Selepas Ramadan ni aku nak berubah jadi orang soleh. Itu berubah hidup. Tapi aku nak berazam untuk sentiasa menutup aurat aku setiap masa, itu gaya hidup. Nampak tak? Nampak tak perbezaan antara perubahan dalam hidup dan perubahan gaya hidup? So yang kita nak kekalkan ialah gaya hidup. Bila gaya hidup kita sudah positif, maka kita akan istiqamah sampai bila-bila. Dan sebagai satu rumusan penting lah untuk bagaimana nak kekalkannya, Taubah buat kajian ni.
Bagaimana nak kekalkan perubahan yang cantik? Ya, mulakan dengan yang kecil, ya, pelan-pelan sampai yang besar. Sebab kita kalau start besar-besar, awak nak start berlari 3 km kali pertama exercise, memang jahanam. Memang sakit badan. Lepas tu taubat tak lari lagi. Tapi kalau kita lagi 300 meter hari pertama, naik ke 400, 500, akhirnya sampai ke 3 km, maka insyaAllah boleh istiqamah. Lepas tu, kita kena iklankan pada diri. Kenapa kat radio IKIM pun ada iklan? Sebab bila kita dengar atau lihat, kita akan ingat. Ya, bila kita dapat iklan, dengar atau lihat iklan, kita akan ingat. Bila ingat, kita buat. Iklankan kepada diri, letak di mana-mana, ya, simbol kat mana-mana, poster kat mana-mana, ya, kat dashboard kereta, kat dalam atas meja kita, kat wallpaper handphone kita. Iklankan perubahan-perubahan yang nampak. Aku nak jaga solat 5 waktu, aku nak sentiasa berzikir, aku nak baca paling kurang 3 ain Quran, kalau tak 1 juzuk pun 3 ain, ya, satu hari. Tiap hari aku nak baca Quran. Jadi kita ingatkan, iklankan kepada diri. Dan of course, ya, semua DJ insyaAllah akan mudah, akan istiqamah sebab kita pesan ke orang. Khusus macam Perdana Datin Mona ni, dia akan berubah sebab dia pesan ke orang, maka dia rasa besarlah kalau tak buat apa yang dia cakap. Cakap wajib supaya bikin. So, salah satu cara untuk istiqamah, beritahu orang lain. Beritahu, sama ada beritahu orang tersayang untuk ingatkan kita, atau beritahu orang ramai, orang di sekitar tentang perubahan-perubahan yang patut kita buat. Bila kita beritahu orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk melakukannya dengan istiqamah. Ya, dan of course lah, ya, kata pakar psikologi bernama Peter Drucker, kita ubah persekitaran kita kepada yang positif, yang merangsang, maka kita akan dapat motivasi dan inspirasi untuk terus istiqamah. Tukar persekitaran. Ya, sebab persekitaran baru akan membawa azam baru, semangat baru, inspirasi baru, dan mudah-mudahan kata tu daya usaha baru, kreativiti baru. Ya, dan of course, ya, tak dapat tidak, kita kena sentiasa berserah pada Allah. Wa'ubau midu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya, aku serahkan segala urusanku pada Allah, sesungguhnya Allah melihat akan hamba-Nya. Jadi kita serahkan pada Allah, satulah melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah kita kena usahakan terlebih dahulu, seperti Datuk kata, kita buat yang sedikit terlebih dahulu, baru kita lah mula yang dengan banyak. Yalah, takut badan pun terkejut bila kita nak buat nak banyak-banyak, lepas tu lama-lama kita bosan kan. Jadi kita mula dengan sedikit terlebih dahulu. Kita juga sharing dengan kawan-kawan, kita nak buat ni, jom sama-sama buat berjemaah kan Datuk. Right. Dengan circle juga kena ubah. Masya Allah, Alhamdulillah banyak tips yang kita dapat untuk petang ini, dan banyak lagi yang kita nak dapatkan dari Datuk insya-Allah. Tapi untuk waktu ini kita berehat sekali lagi Datuk. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Di Malaysia, Hari Pekerja diiktiraf secara rasminya pada tahun 1973 setelah mantan Timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman mengumumkan 1 Mei sebagai Hari Kelepasan Am bagi pekerja pada 20 Mei 1972. Pengumuman itu dianggap penting kerana ia bukan sahaja mengiktiraf sumbangan pekerja, malah secara tidak langsung menunjukkan bahawa Malaysia turut bersetuju dengan keputusan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang meluluskan 1 Mei sebagai Hari Pekerja atau Hari Mei. Perjuangan gerakan pekerja untuk mengurangkan masa kerja antara tujuannya adalah membolehkan golongan pekerja lebih banyak masa lapang untuk berehat dan melakukan aktiviti kesukaan mereka demi memperkembangkan potensi mereka. Lebih banyak masa lapang untuk pekerja merupakan prasyarat yang penting untuk merealisasikan pembebasan pekerja bawahan. Sekiranya seorang pekerja terpaksa menjual tenaga kerjanya
dengan pekerja untuk masa yang panjang setiap hari, melakukan kerja-kerja yang tiada makna untuk dirinya sendiri, bukan sahaja memudaratkan pekerja dari segi fizikal dan mental, malah menyebabkan mereka ketiadaan masa untuk berbakat dan berorganisasi bersama dengan pekerja yang lain. Pekerja-pekerja hanya dapat mencari jalan keluar untuk pembebasan diri mereka dengan berorganisasi dari bawah. Hak asasi dan kebajikan yang dinikmati pekerja di merata tempat pada hari ini bukannya sesuatu yang jatuh dari langit ataupun ihsan golongan kapitalis yang tiba-tiba sedar tentang tanggungjawab mereka untuk menjaga kesejahteraan pekerja, tetapi adalah hasil daripada perjuangan pekerja untuk generasi akan datang, sehingga ada yang mengorbankan kebebasan dan nyawa mereka demi memperjuangkan kepentingan pekerja. Perlindungan hak pekerja dan kebebasan pekerja untuk berorganisasi dapat mewujudkan syarat yang lebih baik, membolehkan golongan pekerja membebaskan diri daripada segala bentuk pemerasan dan penindasan. Selamat Hari Pekerja kepada seluruh para pendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mereka punya visi dalam pelbagai sisi. Galilah emas dalam diri melalui darah 3 Nabi. Mereka berpersonaliti penuh potensi. Und ja, ich danke euch allen für IKIM. Mereka kompetitif dan berpendirian tinggi. Pegangan adalah tanya agama. Mereka ada kelebihan dan maju Apa yang saya boleh bagi balik? Maksudnya takkan saya nak belajar bahasa Korea untuk faham drama saja. Mereka punya suara penuh semangat wajar. Selagi mana ada semangat untuk belajar, teruskan. Suara anak muda, pelapis bangsa, penentu hala tuju negara. Dalam Khabar Orang Muda diekspresi bersama Nur Hayati Paradi setiap Rabu 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, Ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman untuk rancangan Raudah Jiwa di Destinasi IKIM, dan Alhamdulillah masih bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi. Untuk petang ini masih mencaangkan tentang kekal istiqamah di bulan Syawal. Dan untuk waktu ini Datuk, banyak tips yang kita telah dengar daripada Datuk tentang istiqamah di bulan Syawal. Antaranya yang pertama, kita sentiasa berdoa untuk kita dapat istiqamah. Itu bukannya senang untuk dapat istiqamah, tapi kita mengharap untuk Allah berikan istiqamah yang sebaiknya. Dan mungkin Datuk untuk waktu ini ialah sempena hari syuti, hari pekerja untuk petang ini. Mungkin ada juga tips untuk kita yang ada yang bekerja, ada yang bersyuti, dan kita nak sentiasa bersemangat untuk beri yang terbaik, sebab kita tahu kerja tu ibadah. Dan ibadah kita insya-Allah, semoga Allah terima segala ibadah kita insya-Allah, termasuk pekerjaan yang halal dan tayyibah. Mungkin ada beberapa perkara tips dan sebagainya daripada tak, silakan. Allahumma terima kasih. Terima kasih Retin ya. So ini satu isu yang sangat penting lah. Ya, dan kebetulan ya Tok Abah ada buat kajian lah. Kajian ini bila Tok Abah ditegur oleh seorang ulama, Tok Abah pernah sebut juga di Raudah Jiwa yang lepas, ya, apakah niat kita masa nak pergi kerja? Ya, Tok Abah ditanya pada tahun 87 oleh seorang ulama, apa niat kamu pergi kerja Muhammad Fatilah? Tok Abah yang menjawab dengan jujur, saya tak pasang niat apa-apa Ustaz. Ialah kita nak pergi kerja, nak cari rezeki. Dia ada pasang niat tak? Tak adalah pasang niat. Mulai esok dia kata pasang niat.
Ya, sebab setiap niat itu adalah doa. Dan bila kita pasang niat, maka setiap apa yang kita lakukan jadi ibadah dan akan berlaku pengiraan, ya, sebab innamal a'malu binniyat. Sesuatu amal yang kita lakukan itu dengan niat. Jadi barang siapa yang pasang niat, ya Allah, aku pergi kerja ni, contoh ya, nak cari rezeki yang halal, setiap langkah dapat pahala. Setiap saat di tempat kerja atau dalam perjalanan dapat pahala sebab kita dah niat untuk mencari rezeki yang halal. Begitu juga aku nak buat yang terbaik, aku nak tolong orang, aku nak sentiasa senyum dan memberi salam pada semua pelanggan, aku nak maafkan semua pelanggan, aku nak tolong bos aku nak setiap niat yang kita pasang akan membawakan kita dapat pahala. Sebab niat itu, niat yang baik dapat pahala walaupun belum buat. Dan yang tersirat, yang sangat penting ialah setiap niat yang kita pasang akan berikan kita tenaga, ilham, inspirasi, semangat daripada Allah. Setiap niat. Jadi Tok Abah pesan kepada anak-anak Tok Abah sendiri, kalau kamu nak dapat semangat, bermotivasi pergi kerja, pasang minimum 10 niat. Tilka asyaratu kamilah. Bila genap 10, sempurnalah. Itu ayat Quran. Bercerita tentang dam haji, tapi tak mengapa. Kita boleh ambil kias daripada ayat Quran itu. Bila kita pasang niat, ialah niat yang baik. Ya, make it 10. 10. 10 is perfect. So, aku nak cari rezeki halal. Aku nak cari ilmu. Aku nak kongsi ilmu. Aku nak jadi sebab orang berubah. Aku nak maafkan orang. Aku nak tolong orang. Aku nak jawab telefon kawan aku. Aku nak bermaafan sebelum balik kerja. Aku nak so, tiap-tiap hari kita pasang niat, maka kita akan dapat luar biasa punya semangat dan sebagainya. Dan bila Tok Abah buat survey, berapa orang antara tuan-puan, tanya mereka lah, yang pasang niat, aku nak jadi orang yang baik dan pekerja yang terbaik di tempat aku. Hampir semua terlupa. Adalah 1-2% yang ada pasang niat. Aku nak jadi orang yang hebat, yang positif, yang baik dan jadi pekerja yang hebat. So Datin contohnya lah, aku nak jadi orang yang baik dan jadi di host yang terbaik kat Radio Hakim, contohlah. So pasang niat. Pasang niat itu satu doa, satu inspirasi, satu motivasi sebenarnya. Tapi kita kadang terlupa nak pasang niat. So itu yang Tok Abah nampak, yang praktikal. Dan satu lagi ialah siapa nak motivasikan kita tiap-tiap hari. Ya, Tok Abah pun bertanya, kita ni motivasikan orang, siapa nak motivasikan kita? Kita sendirilah. Ini namanya MQ, Motivation Quotient. Kemampuan kita untuk memotivasikan diri kita. Sebenarnya, nak memotivasikan diri kita senang. Kalau tahu tekniknya sangat senang. Langkah pertama, satu pemikiran positif waktu pagi, sepanjang hari kita akan positif dan ceria dan bermotivasi. So, bangun pagi, senyum. Terus menghadap kiblat, angkat tangan doa. Ni Tok Abah dah pesan ribu-ribu kali. Bangun tidur, terus senyum. Menghadap kiblat, angkat tangan berdoa. Kenapa menghadap kiblat? Kita nak berdoa sunnah. Menghadap kiblat. Dan bila kita senyum minimum 20 saat, telah dibuktikan secara saintifik akan keluar hormon-hormon, hormon ceria, hormon tenaga, hormon immunity system, hormon membetulkan sistem proses dalam badan, semua akan bertambah positif bila kita mulakan hidup kita dengan senyuman. Dan 97% manusia di Malaysia yang Tok Abah survey terlupa nak bangun tidur dengan senyuman. Jadi ini benda yang simple, ya. Tapi dan last, ya, adalah masa yang singkat ni, cari butang hijau. Kebetulan Tok Abah petani sengaja pakai baju hijau sebab nak cerita tentang butang hijau. Butang hijau semua tahu kan? Butang hijau ialah perkara-perkara yang buat kita bersemangat, seronok. Anything that make you happy adalah butang hijau. Ya, dengar nasyid tertentu. Kalau UNIC punya lagu ke Rabbani punya lagu, awak bersemangat, dengar lagu itu. Kalau mengaji Quran bawa kita bersemangat, mengaji Quran. Ya. So apakah benda? Kalau kuih ketayap itu menyebabkan anda bersemangat, makan kuih ketayap, contohlah. Ya, itu sebenarnya Tok Abah punya butang hijau. Kuih ketayap, teh tarik kurang manis, ya. Memeluk cucu. Memeluk cucu itu sebagai satu butang hijau, kita akan bersemangat peluk cucu. Contohlah. Ya, so cari butang-butang hijau kita setiap hari agar terus kita bersemangat waktu pagi dan kekalkan semangat. Of course, jangan lupa zikir dan doa untuk maintain semangat sampai hari, sepanjang hari, insya-Allah.
Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Banyak tips yang kita dapat untuk hari ini. Kadang-kadang betul lah Datuk, kita kadang-kadang lupa. Bangun dah terkejar-kejar je nak buat kerja lah apa semua. Terlupa nak doa untuk diri sendiri, ahli keluarga dan sebagainya. Nak senyum pun terlupa juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah tips yang kita sebenarnya kena perlu tulis dan bila tulis kita baca, letak sebelah katil untuk kita bangun. Baca terus dan amalkan, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Dato', alhamdulillah kita sampai ke penghujung untuk waktu rancangan untuk Raudah Jiwa. Ada sedikit masa lagi untuk kata-kata terakhir dan mungkin ada pesanan daripada Dato', silakan. Itulah pesanan pada Dato' Abah. So, apa pun kita buat kena ada sistem, kena bersepadu. Ya, kita nak buat apa-apa pun untuk dapat kekuatan, sebab kekuatan datang melalui jamaah. Jadi perubahan positif untuk istiqamah pun datang dalam jamaah. Artinya kalau nak jadi orang yang hebat dan istiqamah, of course bukan sekadar aku nak pastikan aku buat begini. Aku nak bangun tidur mesti senyum. Aku nak bangun tidur mesti senyum. Itu saja perubahan nak buat. Aku nak bangun tidur senyum. Tak cukup. Solat diawak segerakan. Ya, jangan lupa solat taubat setiap malam. Maafkan semua orang. Bangun tidur senyum. Sarapan makan buah. Macam kita berbuka puasa dan sahur, kita makan tamar. So kalau ada tamar. Kalau tidak makan buah. Makan buah sebelum sarapan. Makan buah sebelum makan. So ini semua perubatan package yang jadi mental trigger kepada perubahan yang istiqamah dan membawa kita kepada menukar gaya hidup, bukan sekadar berubah tentang kehidupan kita, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah kita doakan yang terbaik dan kita berterima kasih banyak-banyak kepada Datuk. Jazakallah ana kull khair atas segala petua dan tips untuk petang ini. Insya-Allah Datuk, banyak lagi yang kita nak Datuk nak kongsikan bersama kami, insya-Allah di episod akan datang. Terima kasih banyak Datuk. Insya-Allah jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasi terbaik. Di pandangan mata, dalam puji, dalam kata-kata. Lagu musik jiwa. IKIM, Inspirasi Euforiah Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zuhrah Ibni Ma'bad daripada datuknya, bahawasanya datuknya berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar, فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, الآن يا عمر. Maksudnya, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda pada ketika sedang mengambil tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau sangat aku cintai di sisiku lebih daripada segala-galanya melainkan diriku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang mana jiwaku dalam genggamannya, tidaklah beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi yang paling dia cintai di sisinya melebihi walaupun dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, demi Allah, engkau kini adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang baulah sempurna imanmu wahai Umar.
Ini tasbihku, tahmid dan takbirku. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ini tasbihku, tahmid dan takbirku. Hadza tasbihi, subhanallah. Hadza tahmidi, alhamdulillah. Hadza takbiri, Allahu akbar. Tasbihun wa tahmidun wa takbirun. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la